Kepakaran Syekh Afifi adalah dalam teologi Islam. Teologi means falsafah Islam, filosofi. Macam geng ustaz ni, dia ni filosofi is ni lah, macam theoretical. So itu kepakaran dia. Actually saya tak come up with any topic lagi. Saya pun tak tahu. Kalau ada any suggestion, please bagi tahu. Kalau ada apa-apa yang nak dibincangkan. Saya sebenarnya kalau saya punya tajuk tu, mungkin tajuk dia keras sikit. Ustaz kata saya ni nak tanya dia pasal tarekat, pasal dia memang kuat dalam tarekat. Jadi kita nak tahu tarekat, dia punya asas dia benar atau palsu. Jadi since dia pengamal tarekat, kita tanya pengamal tarekat sendiri apa dia punya ni lah, dia punya reasoning dia. Tapi kalau you all ada tajuk-tajuk lain yang lebih baik, bagi tahu lah saya. Let me know by tonight, because tomorrow is the event. Okay, so pukul 5 petang. Kalau tadi yang ikutkan yang kat tangan tu, maknanya muatlah rumah saya 30. Jadi kita buat kat rumah saya. Rumah saya di High Street Kensington. Nearest tube station is High Street Ken. Kalau siapa yang nak datang tu, tolong ambil alamat sekarang. Jadi senang, tak payah nak email tonight. It's G10, Ground 10, G10, Regent Court. G10, Regent Court, Rights Lane, W8 5SG. Tulis tak boleh tak? G10, G10, Regent Court, Rights Lane, WRIGHTS. Yeah, Lane. W8 5SG. SG. G. Okay. Itu alamat dia. Nearest tube station is Hashikan. Okay, jadi itu yang ni pertama program dengan Syekh Afifi. Is a very small event. Kita W8 5SJ. Hang yang 5 dengan S tu serupa. 5SJ. Okay. So is a very informal session. Kalau nak tanya dia apa-apa ke berkenaan dia punya ni, apa nama, dia punya expertise, please come to my house. Makan disediakan, insyaAllah. Yang kedua, program yang kedua adalah 4 Mac ada paintball. Paintball yang kita sewa satu bas, actually 40 orang punya bas. Jadi sekarang ni dah 30 lebih dah, tak banyak lah tempat. Tapi we welcome siapa-siapa yang nak join. Ustaz Abu Hafiz akan ketuai pasukan saya. Lagi satu pasukan, Barnas akan ketuai. Jadi siapa yang nak join Barnas, pergilah join dia. Siapa yang nak join Ustaz, jadi 15 pound saja. 15 pound tu campur you punya bullet, 100 bullet equipment, campur bus punya trip pergi balik, bukan one way pergi balik. Lepas tu dan juga makan lunch, we will provide packed food, so you just pay 15 pounds. So itu 4 Mac. Okay. And then the next one is 7 of March di sini. 7 of March di sini, di Malaysia Hall akan ada satu program dengan Brother Syakirit. Brother Syakirit ni, dia ni pernah dianugerahkan tokoh Ma'al Hijrah di Malaysia tu. A very famous figure, especially on comparative religion. Dia ni sebenarnya seorang Hindu before dia convert to Islam 16 tahun yang lalu. So dia betul-betul experience dalam persoalan-persoalan yang sering ditimbulkan oleh non-Muslim. Anak murid Dr. Zakir Nat. Jadi please come. Itu pukul 7 malam di sini. 7 malam di sini. So again, insyaAllah makanan disediakan. Jadi kalau you all tengok program yang kita buat ni, sebenarnya every week sentiasa ada program. Kecil, besar, tapi we get things moving every week. Itulah beza kita dengan
persatuan-persatuan lain. Saya tak suka satu program besar lepas tu langsung tak ada program. Jadi lebih baik you ada kecil tapi continuous ya. Baik, jadi ada apa-apa soalan ke sebelum saya serahkan kepada Ustaz Abu Hafiz? Any question? Natra, tak ada? Ni depan tak ada siapa? Ya. On 7 tu ada clash program. Ya, actually on the 7 tu ada clash program dengan satu program di SOS, Faris No punya talk di SOS. That one pukul 5 suku petang sampai pukul 7 malam. Jadi kalau you all nak rush ke sini pun bolehlah lepas tu. Actually it's a good talk pun. Saya sendiri kalau boleh nak pergi. Baik, jadi kalau tak ada apa-apa soalan, saya serahkan majlis kepada Ustaz InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin alaihi afdalus salati wa tammut taslim. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur pada Allah Azza wa Jalla di atas kesempatan pada minggu yang ke-8. Saya pun tak kira berapa minggu. Okay, dan kita insyaAllah mencuba untuk menghabiskan dalam suratul Hasyr pada malam ini. Dalam baki dan suratul Hasyr kita menyambung dalam ayat yang ke-13. Sebelum itu rasa ada beberapa soalan yang saya minta supaya saya jawab pada malam ni. Ada yang bagi beberapa email yang saya dapat dan juga private message dalam Facebook saya. Okay, jadi saya tak ingat semua, saya tak ingat langsung apa. Siapa yang mempunyai soalan tanya. Dan yang kedua, insyaAllah kalau kita kata program di SOAS tu mungkin awal dan program dengan Brother Syakiri Allah pada pukul 7. Sebenarnya kita minta sebab semalam kami dah dinner bersama beliau. Dia sampai petang semalam, nak makan malam sama. Cuma kita cadangkan supaya dia anjakkan masa dia di sini. Cuma bila booking time tu adalah begitu, untuk dia terbang balik ke Malaysia pada Rabu Khamis depan. Jumaat kalau sampai Jumaat dia terus terbang ke Sarawak. Ada program di Sarawak dan dah penuh. Macam itulah program kami yang berusaha untuk berdakwah. Macam kita sendiri tak mudah benda ni, sebab tu saya kata kalau rasa ada masa time itulah datang untuk berbincang dengan beliau. Banyak perkara sebab kita duduk di dalam manba' ataupun tempat yang orang selalu nak bertanya tentang Islam. Okey. Siapa yang tak dapat ni? Ada yang tak dapat ni. Setiap minggu tak dapat ni. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita manfaatkan daripada perbincangan kita bersama dengan Brother Syakiri pada insya-Allah pada Rabu hadapan bismillah azza wajalla. Dan pada minggu yang lalu kita sampai pada ayat yang ke-12. Allah menyatakan la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun. Kita menyambung kembali dalam ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لأنتم أشد رحبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين.
Dalam ayat ni Allah menyatakan la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Mereka ini iaitu munafik dan juga Yahudi. Mereka ni takut dengan kamu iaitu muslimin di Madinah lebih mereka takut daripada Allah Azza wa Jalla. Di mana apabila berlakunya pertembungan antara Madinah, penduduk Madinah, Muslim Islam Madinah dengan Yahudi, Bani Nadir, mereka Allah Ta'ala kata dalam hati mereka, dalam hati mereka ini, mereka lebih takut kamu berbanding takut kepada Allah. Okay? Dan Allah Ta'ala sebut, dan Al-Hafidh Ibn Kathir dalam tafsir Ibn Kathir menyebutkan, dia menyatakan bahawa kelompok ni dia takut kepada umat Islam. Wa idza fariqun minhum yakhshawna an-nasi ka khashyatillah aw ashadda khasyah. Di mana mereka ini takut kepada manusia seperti mana dia takut kepada Allah, ataupun dia lebih takut daripada itu. Maksudnya dia lebih takut manusia berbanding dengan Allah. Sebab Yahudi, Allah Ta'ala berikan mereka satu kedegilan, manusia yang begitu degil. Tapi dalam waktu yang sama, dialah manusia paling cerdik. Dia manusia paling cerdik. Sehingga sekarang kita mampu buktikan. Dia cerdik mengambil membuat satu benda, merancang suatu benda, mencari lubang-lubang untuk masuk, kenakan umat Islam dan sebagainya. Ini kecerdikan orang Yahudi. Cuma dalam beberapa tahun yang lepas, ramailah ketika orang bercerita tentang gerakan Freemason dan sebagainya. Dan saya pernah sebut benda ni. Dan apabila kita menyebut secara tepat ataupun secara khusus tentang Yahudi, saya rasa isu dia bukanlah Freemason ni buat kerja dia besar sangat, walaupun besarnya besar. Okay? Orang kata menyatakan dia atur itu, dia atur ini, sampaikan kita terlalu fobia. Okay, ada masalah kadang lubang ke jalan pun, ini kerja Freemason. Kita terlalu fobia. Kita fobia, kita tak buat apa. Kerja kita bergaduh sama Islam. Kita tak bergaduh. Sebenarnya sesama mereka ini bergaduh lebih besar, kita akan sebut lepas ni. Tetapi apabila tujuan mereka satu, nak jatuhkan Islam, mereka bersatu. Tetapi kita berpecah menjatuhkan sesama Muslim. Ini masalah kita. Dan jangan salahkan Freemason, kau salahkan US, kau salahkan apa. Kita sendiri yang lemah. Dan Allah kata, "Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun." Allah sebut tentang benda dalam suratul Baqarah. Allah sebut ni dalam suratul Baqarah, dia cerdik. Okey? Saya akan bagi tahu nanti surah ayat apa dalam Baqarah. Allah kata cerdik, cuma dia tidak beriman, dia Allah kata. Okey? Dia memang cerdik since zaman Nabi. Allah dah sebut kata dia ni memang pandai, dia lebih baik. Tetapi Islam lebih baik kerana apa? Syarat-syarat Allah kata beriman, amal ma'ruf, nahi munkar, dan asas dia adalah iman. Dia kurang iman, dia Yahudi. Dia memang jenis menolak agama, menolak Allah Azza wa Jalla, menolak baginda sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan dia hina. Okey? Dan Allah kata dzalika bi annahum qaumun la yafqahun, tetapi mereka ini bukanlah kaum yang yafqah. Yafqah ni maksud datang perkataan daripada fiqhu. Okey, dia datang daripada perkataan fiqhu. Yang selalu kita dalam bahasa Malaysia dia panggil fiqh. Okey. Tapi sebenarnya bukan sebut dia sebut fa, qaf, macam ni. Oleh kerana huruf ke tengah tu, huruf di tengah dia mati, jadi dia matikan fiqh. Dia sebut fiqh. Tapi bila sampai pada kita fiqh terus. Okey. Jadi sebutan Arab dia kata usulul fiqh. Okey, tapi tak apalah sebutan kita jadi fiqh. Fiqh ini bermaksud dalam bahasa Arab kita akan lihat sebagai fahm, awil idrak. Faham ataupun tahu. Tetapi fiqh secara umum ataupun secara khusus apabila kita lihat yatafaqqah fi din, yatadaqqaq, yata'ammaq fi ulumil islamiyah. Dia dalam dakik. Fiqh ini faham ni mungkin secara umum, tapi fiqh ini dia sampai kepada bawah, dia memahami. Okey, yang membawa menerbitkan iman. Dan mereka ni dia tidak tahu, sebab tu dia takut kepada manusia berbanding dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Okey? Sebab apa? Saya sebut dalam kuliah yang lalu, kenapa umat Islam ketika dahulu
Mereka berjaya merentas seluruh jalan, merentas seluruh denai, tasik laut dan sebagainya. Kita apabila kita hendak berdakwah, jalan untuk berdakwah, kita berfikir tentang untung rugi kita. Tinggal orang rumah di rumah ke, anak-anak perniagaan untuk bercakap tentang Islam, untuk menyebarkan Islam. Tapi mereka tidak. Bukan bermaksud supaya kita tinggalkan semua, tak. Tetapi dalam certain keadaan yang kita boleh sampaikan agama. Kerana agama kerana agama itu di dalam hati dan mereka faham. Dunia itu berada di bawah dan kaki mereka. Jadi apa yang berlaku, mereka merentasi keseluruhan benda. Capai, merentasi segala halangan. Dan juga pergilah ke mana sahaja. Kerana mereka tahu perginya mereka kerana Allah Azza wa Jalla. Okay? Jadi apabila dunia hina di bawah kita, dunia akan tunduk menurut apa yang kita hendak. Syarat, takwalah anda kepada Allah Azza wa Jalla. Khasyah, takwa kepada Allah, dunia akan tunduk. Bukti umat Islam ketika zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka yang hebat, dunia itu tunduk kepada mereka. Antara yang saya ingin bawa cerita berkaitan dengan Syekh, saya pernah sebut dulu sedikit tentang Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, salah seorang daripada Majlis Kibar Ulama Saudi dulu. Dia meninggal, saya pernah cerita, dia meninggal kerana kanser kulit. Dan dia refuse untuk dapatkan treatment kemo sebab dia kata dia malu apabila dia wafat ataupun dia meninggal, dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan lihyah ataupun jambang dia tidak ada. Jadi dia wafat ataupun dia meninggal dalam keadaan dia menderita kanser kulit. Dia ni satu orang manusia yang apabila dia jalan, dia berjalan, dia mengajar, dia duduk. Kalau sampai dia duduk begini, anak murid dia penuh beribu depan dia. Dia selalu kalau di Masjidil Haram dia mengajar di kawasan di tepi masjid, di tepi Kaabah. Beribu. Dan orang tanya dia setiap kali. Apabila dia habis kuliah tu, dia bangkit, dia berjalan untuk salat ataupun tawaf. Sepanjang dia nak tawaf tu, kamera dan juga rakaman semua di tepi dia. Tanya soalan keluar, jawapan. Hadis dan sebagainya dia hafal, dia ketahui. Fiqh hadis, tafsir dan sebagainya. Orangnya kecil, dia kurang besar saya. Dia kecil. Orang kecil sangat. Jadi bila dia jalan, bila dia dah sampai tahap tempat dia nak salat, nak tawaf, anak murid dia akan jaga dan tolak orang tepi dia salat. Kalau tidak, hidup dia tidak dipenuhi seluruhnya dengan tanya soalan. Sehari dia pernah apa? Dia nak tawaf, ketika dia nak berjalan tu, pakaian dia, jubah dia, kalau duduk dekat nampak di sini tampung, dia jahit sendiri dengan tangan. Dia nak pergi tawaf, dan kemudian ada seorang India datang untuk sapu dia, pegang Syekh, dia sapu. Dia minta arah supaya tentera tangkap dia, bawa mai. Dia kata, ya akhi, ana mafish, aku tak ada apa. Doa Allah. Dia tak tahu cakap Arab kan. Dia kata doa Allah. Dia duduk Kaabah. Doa Allah. Ialah apabila dunia tu tak ada apa bagi dia. Dia membersihkan bahawa guru-guru, ya kita hormat, tapi bukan sampai kepada tahap ketuhanan, lebih daripada yang sepatutnya. Okay? Hanyalah kepada Allah tempat berdoa, mendapatkan berkat semua pada Allah. Kubur ke, apa itu semua tidak ada. Kalaulah ia benar, sudah tentu para sahabat dah mendahului kita. Pergilah kubur mana, pergilah Kaabah. Sehingga kan apa yang berlaku, Umar ketika berdiri dia kata, kalaulah aku tak nampak engkau, wahai Hajarul Aswad, dicium oleh Nabi, aku takkan cium kau. Bermaksud jelas diri akidah dia dengan Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan. Okey? Dan seterusnya Allah menyatakan dalam ayat yang ke-14, la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur. Ini adalah satu ayat yang menggambarkan Yahudi beriman dengan Quran. Dia ambil kelebihan yang memberikan manfaat bagi dia. Allah kata apa? La yuqatilunakum. Mereka takkan perang dengan kamu. Dia takkan serang kamu. Illa jami'an, kamu semua. Dia takkan pergi serang umat Islam fi qura muhassanatin, tak di berdepan.
Okey, dia tak pergi berdepan lawan. Au min wara'i judur. Ataupun di belakang judur apa? Datang perkataan jidar. Jamak dia judur. Wall. Nampak apa dia buat dekat Gaza? Nampak apa buat dekat Gaza? Sebab Quran sebut. Mereka takkan buat, takkan lawan, melainkan ada jidar, ada judur. Dia takkan lawan berdepan. Dia memang pengecut. Sebab apa? Dia tak nak mati. Kita cari mati. Kita cari syahadah, kita cari syahid di jalan Allah. Tetapi tidak Yahudi. Sebab tu dia nak lawan, dia lawan jauh. Tidak di Quran muhassanah, au min wara'i judur, dia lawan daripada belakang. Engkau kepung dia pakai wall, pakai dinding, kau serang masuk dalam. Memanglah dia tak boleh lawan apa. Dengan keseluruhannya ditutup. Kita ada tak kita ikut Quran kadang-kadang? Tak ada. Tapi Yahudi ambil. Au min wara'i judur, Allah kata. Ba'suhum bainahum syadid. Sedangkan di kalangan mereka bergaduh teruk. Kita ingat Yahudi dengan Kristian, dia duduk baik ke? Tak. Dan siapakah yang bertanggungjawab membunuh Jesus? Yahudi. Tetapi kenapa? Bayangkan, dia adalah orang yang bertanggungjawab menubuhkan Kristian. Dan yang membunuh Jesus itu, seperti mana dakwaan ataupun memang cerita mereka, adalah dibunuh oleh Yahudi. Tapi kenapa dia boleh duduk sekali? Menghancurkan Islam. Kita untuk menyatukan umat pun susah. Mereka berbeza. Ni bunuh Tuhan dia. Dia boleh duduk sekali. Hati-hati kita. Sebab tu asas kenapa ni dia berbeza banyak, tapi satu matlamat dia pergi sekali. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka ni bersatu. Wa qulubuhum syatta. Dia benci sesama sendiri. Dia benci bersama sendiri. Even ketika kami duduk sekali semalam, Brother Syakir sendiri menyatakan bahawa di Malaysia mereka ada 3 Kristian. 3 jenis Kristian. Dia ada Protestan, dia ada Katolik, dan dia ada Ortodoks. Dia ada Ortodoks. 3. Dan 3-3 ni sambil kafir-mengkafir. Kafir-mengkafir 3 ni. Kita nampak Kristian tak nak gaduh Malaysia, lah. Tapi dia kata, ya, dia bergaduh. Dia bergaduh. Sebab apa? Mereka tak macam kita. Kita gaduh, kita habak satu dunia, kita gaduh. Masalah dalaman Islam, orang murtad 250,000, 500,000. Akhir-akhir jadi 100,000. Mana pergi tadi, hang dah buat macam mana? Sampailah tak ada satu pun bukti menyatakan ada 500,000 orang murtad. Kita dapat pergi ke orang semualah, suka 1,000,000 lah mungkin nanti besok ke. Tak ada satu pun bukti. Ini perangai kita. Okey? Jadi apa yang Allah sebut, mereka ni tak bersatu. Wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la yaqilun, kerana mereka ini bukanlah kaum, kelompok orang yang berakal, yang boleh berfikir. Allah kata, kamathalil ladzina min qablihim qariban dzaqu wabala amrihim wa lahum adzabun alim. Dan mereka ini seperti orang sebelum daripada mereka. Siapa sebelum daripada mereka? Ayat ini perbincangan tentang Bani Nadir yang Allah halau, yang Nabi SAW halau. Dan kisah ni orang sebelum kamu, iaitu Nabi menghalau Bani Qainuqa. Nabi menghalau Bani Qainuqa daripada Islam, daripada Madinah. Okey, seperti mana disebutkan oleh Qatadah dan Muhammad bin Ishaq. Sebelum daripada Bani Nadir, Bani Qainuqa buat masalah di Madinah. Pertama, Nabi letakkan mereka dalam perjanjian Sahifah Madinah. Tak boleh lawan Nabi, tak boleh buat membahayakan penduduk Madinah. Dan apa yang berlaku, Nabi SAW kata, kalau berlaku kita ambil tindakan. Bani Qainuqa buat masalah, Nabi halau. Bani Nadir buat masalah, Nabi halau. Okey? Bukan mudah-mudah aja Nabi nak halau, tetapi oleh kerana mereka berlaku masalah dan mereka melanggar perjanjian. Sebab tu Islam satu orang, ataupun seorang Islam ataupun Muslim, pemerintah Islam mempunyai satu prinsip, dia tidak melanggar perjanjian. Ketika Nabi SAW menghantar diplomat pergi ke Rom,
Dia dicincang oleh Rom. Dan mereka hantar diplomat balik kepada Nabi. Nabi tengok dia. Nabi kata, kalaulah kami dibenarkan membunuh diplomat, membunuh utusan, aku dah bunuh kau. Prinsip kita ada. Berpegang kepada janji. Dan dia tidak dibunuh. Dan begitulah Islam berpegang kepada janji. Dan Nabi menyatakan, dan Allah Ta'ala sebut, وَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan rasalah apa yang mereka buat, dihalau. Tadi, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan bagi mereka azab yang paling amat pedih, iaitu di akhirat. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ كْفُرْ فَلَمَّا كَفَرْ. Dan Nabi dan Allah Azza wa Jalla menceritakan, memberikan perbandingan kamathal syaitan. Geng munafik dengan Yahudi ni macam mana syaitan dengan kita. Apa masalah syaitan dengan kita? Syaitan akan bawa kita. Kita suka dunia, kita suka maksiat, kita suka apa dan sebagainya. Syaitan membisikkan pada kita, tak ada apa, nanti dah ni kita taubatlah. Okey? Macam ni dia ajar kita. Dia pujuk kita. Syaitan kata, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur. Apabila seperti mana syaitan apabila dengan kita, dia kata engkau kafir lah. Okey, jadilah kafir. Sama ada ia kafir kepada Allah ataupun kufur nikmat atau melakukan maksiat kepada Allah. Ukfur, dia kata, kafirlah kamu. Okey, kau boleh depan sikit masuk. Idh qala lil insani kfur, kau kafirlah. Falamma kafara qala inni bari'um mink. Tapi bila Allah Azza wa Jal berada di hadapan Allah, Allah nak ambil tindakan. Dulu dia ingat syaitan boleh menjadi lawyer di hadapan Allah. Tetapi ketika berada di hadapan Allah, syaitan kata apa? Inni bari'um mink. Aku berlepas diri pada hang. Aku tak nak kena-mengena dengan kau. Allah dah bagi tahu pada kita. Kita buatlah masalah, kita buatlah maksiat pada Allah. Nanti di akhirat esok kita tanggung sendiri. Tidak ada orang di hadapan Allah, tidak ada orang di hadapan Allah nanti melainkan dia menanggung diri dia sendiri. Bahkan kita cuba cari orang untuk mendakwa. Sebab tu Aisyah dalam hadis yang sahih bertanya kepada Nabi ataupun bertanyakan soalan kepada Nabi setelah Nabi SAW menceritakan bahawa keadaan manusia dalam keadaan telanjang bulat di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari Yaumul Mahsyar. Aisyah kata, takkan kami tak segan ya Rasulullah? Nabi SAW jawab, dia kata, ketika itu kita tidak akan mampu nak fikir melainkan diri kita sendiri. Si anak akan mendakwa ayah dan ibu yang disayang dahulu. Ya Allah, ayah dan ibu aku tak ajar benda ni. Hak dia adalah, hak aku adalah diajar oleh dia. Ambil tindakan pada ayah. Kita minta pertanggungjawaban hari ni. Tak ada siapa boleh sentuh mak ayah kita. Kutuk apa sikit tak boleh. Di hadapan Allah kita tak mampu. Sebab apa? Kita dah nampak macam mana Allah akan bakar kita. Okay? Sebab tu saya selalu ulang dalam surah As-Sajdah. Ketika Allah Azza wa Jal melihatkan kepada kita tentang neraka. Apa kita kata? Kita dah tengok, kami dah dengar. Sami'na. Apa lagi? Apa sami'na ta'ala dalam surah As-Sajdah? Ada ayat. Apa ada ayat atas? Dalam jujur muka kedua atas sekali. Ada ketika Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka, kalau dalam mushaf biasa 415, dan Allah Ta'ala kata ketika berada di hadapan Allah, dia akan nampak dan dia kata, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Balikkanlah kami ya Allah ke muka bumi, kami akan buat amal salih. That's why sebelum masuk tu kita akan minta dakwa orang lain. Dia ya Allah, dia ya Allah. Juga kita kadang-kadang mulut, lidah kita cepat, lancar, laju nak katakan orang. Okay? Di situ juga kita akan jadi orang yang muflis. Apabila kita ngatur orang, kita tak minta maaf, dia akan minta pertanggungjawaban. Kita hari itu cari akaun, mana nak tambah kita punya ni, nak beratkan amal baik kita supaya masuk ke dalam syurga. Okay? Dan sebab itu apabila Allah kata
Qala, Allah sebutkan tentang perihal syaitan. Qala inni bari'un minkum. Aku akan berlepas diri pada engkau, aku tak akan mengenal dengan engkau. Sebab apa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku ini takut, khauf, takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Syaitan beriman dengan Allah. Kita tak beriman. Juga lebih jahat daripada syaitan, pada iblis. Dia beriman pada Allah. Dia minta supaya buat ni, nak sesatkan anak Adam. Sebab apa? Ego. Ego dan takabur itu menyebabkan dia kafir. Dia minta Allah supaya hold dia daripada diseksa dalam neraka sampai hari kiamat. Allah kata, buatlah. Kita dah tahu semua benda ini, tetapi kadang-kadang kita berperang dengan diri sendiri, mendidik jiwa bahawa ini perkara yang akan membawa kepada sesalnya kita. Kebanyakan benda yang berdosa, maksiat kita buat, kita mesti akan rasa sedikit masalah, ya Allah, kalaulah aku tak buat. Kita akan buat, kita akan rasa benda itu. Alhamdulillah, itu iman. Baguslah ada benda tu daripada tak ada apa, bagus aku buat benda tu. Ada iman. Tapi kita doa pada Allah, Engkau latihlah aku, ya Allah, menjadi orang yang sentiasa melazimi kebaikan. Kita janganlah, kita nak buat kebaikan itu, kita tidak mengikut cara yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kita tahu benda terlalu besar. Sebagai contoh, dalam hadis 90, ada seorang di zaman sebelum baginda Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Salihin, di mana ada seorang yang bunuh 99 orang. Dia jumpa dengan satu abid. Abid ni kuat ibadah. Okey? Sebab dia jumpa dengan abid, dia jumpa dengan alim. Abid kuat ibadah, yang alim orang yang berilmu. Sebab tu di dalam agama, sebelum ibadah, apa dia? Ilmu. Abid ni dia pergi jumpa. Dia tanya, aku ni nak taubat, macam mana boleh tak? Aku dah bunuh 99. Dia kata, tak ada tempat taubat dah. Dia tengok tak bagi taubat, dia bunuh cukup 100. Dia jumpa dengan alim, seorang alim ini, dan dia kata, boleh kau pergi keluar daripada kawasan kau yang jahat itu tadi. That means kalau kita nak berhijrah, kita nak melakukan perkara yang baik, nak jadi orang yang baik, keluar daripada zon kita buat jahat, yang boleh force kita untuk buat jahat, yang boleh tasjid kita buat jahat. Okey, carikan kawan-kawan yang baik dan sebagainya. Pergi kepada program-program yang baik. Itu bukan nak jadikan kita ustaz dah. Okey, bukan semestinya itu nak jadi, baguslah. Okey, tapi kalau katakan nak jadi baik, keluar daripada zon yang kita selalu buat jahat. Okay. Jadi apabila kita buat, kita akan menjadi orang yang terkesan dengan kebaikan. Syaitan dia takut pada Allah. Akhaf, dia takut daripada azab tu, dia tahu. Tapi dia nak enjoy dulu buat jahat. Kita ni kadang-kadang tak berbaloi dosa-dosa kecil yang kita buat ni. Daripada buat baik, jangan buat. Guru saya dia kata kadang Muslim ni dia cuba nak buat jahat, dia buat benda yang kecil-kecil. Okey. Kalau lah buat benda besar, tapi janganlah. Adalah berbaloi juga kadang-kadang kan. Tapi kedua-duanya jangan. Sebab tu kita menjadi orang yang tak cerdik lah nak buat kalau macam tu. Akhir sekali syaitan akan berlepas diri pada kita. Okey, di hari akhirat. Dan akhirnya kita berseorangan. Kita masuklah di dalam neraka seorang kita. Since daripada kubur Allah jadikan Raudhatun min riyadil jannah, daripada taman-taman syurga, ataupun pintu kepada neraka. Sebab itu Nabi SAW mengajar kita untuk selalu zikrul maut, mengingati mati. Berapa ramai di kalangan kita yang Allah Ta'ala takdirkan kawan-kawan, saudara mara, yang kita rasa, oh dia ni sehat, lama boleh hidup. Tapi akhirnya dalam sekelip mata Allah hilangkan dia. Tengok dalam kalau ada siapa yang ada komen lah apa semua, like dekat saya punya status FB kaitan dengan satu video, saya tak terjemahkan lah, tak ada masalah nak terjemahkan. Seorang budak kecil dibawa ke Mesir. Budak kecil tu umur lebih kurang dalam, saya rasa 3-4 tahun. Dia dudukkan dengan satu syekh tu, duduk kat tepi dah, dekat atas ni.
Dia adalah amak dia baru dibunuh oleh Bashar Assad. Budak kecil tu, umur kecil sangat. Dia sebut, dia kata, Asy'ab yurid qatl Bashar. Rakyat mahu bunuh Bashar. Dia bunuh mak dia dan budak tu menghidapi kanser. Dia cakap, kecil budaknya. Seorang budak. Sebab tu apabila kita tengok budak kecil yang ada kanser, tapi pergi siapa? Mak dia. Sebab tu hidup kadang-kadang Allah susun terlalu cepat, terlalu tidak mampu kita sampai untuk berfikir tentangnya. Hidup ni kadang-kadang hanyalah bilangan beberapa hari. Sejak kita dilahirkan, hari ni kita rasa umur 30 dah. Kalau kata yang duduk sekolah dulu, rasa semalam baru habis tingkatan 5. Lagian nak sama PhD lah. Ia hanyalah bilangan beberapa hari. Namun untunglah mereka yang mengisi bilangan sakibaki hari itu dengan mentaati Allah Azza wa Jalla. Buatlah apa sekalipun yang boleh menambahkan kebaikan kita. Adalah yang mungkin kalau kata kita tak boleh berceramah, saya sebut selalu, kita tolong bantu program. Okey? Yang kita tak boleh apa, kita tolong kalau ada barang apa. Semua itu membawa kepada pahala yang boleh membanyakkan pahala di hadapan Allah, memberatkan timbangan pahala kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah sambung lagi dalam ayat yang ke-17. Allah katakan, fakana aqibatuhuma annahuma fin nari khalidaini fiha. Allah menyatakan bahawa sesungguhnya bagi mereka berdua, fakana aqibatuhuma, akibat bagi kedua orang itu. Siapa kedua orang itu? Yang pertama adalah syaitan ataupun iblis yang mengkafirkan orang, membawa orang kepada kafir. Okey? Syaitan ni tadi diajak kita kafir. Walaupun syaitan menganggap dia dah takut pada Allah, dia berlepas diri, so dia tak ada apa. Allah kata dah, fakana aqibatahuma. Dua-dua yang buat yang berusaha mengkafirkan orang dan yang kafir itu tadi, yang mengikut kata syaitan dan iblis, annahuma fin nari khalidaini fiha. Kedua-duanya kekal di dalam neraka. Muslim apabila dia syahadah, Nabi kata, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang menyatakan la ilaha illallah, dia masuk syurga. Hadis ini panjang pinjangan ulama, dan yang paling saya pilih adalah apabila kita menyatakan Islam, kita mengucap syahadah, selama mana kita tidak melakukan sesuatu yang boleh membatalkan syahadah, kita buat dosa macam mana pun, Allah masukkan kita ke dalam neraka dan kita dibalikkan ke dalam syurga. Tapi berapa banyak di kalangan kita yang tidak sedar melakukan perkara yang boleh membatalkan syahadah. Sebagai contoh, dalam kuliah minggu lepas saya kata yang pergi minta berkat doa daripada kubur. Syirik. Kita nampak benda agama, ikatlah benda tu, ada ustaz bawa lah tawaf dan sebagainya, berlaku. Adakah kita kata benda tu tak syirik? Apa maksud syirik? Syirik boleh batalkan iman ataupun tidak? Boleh. Batalnya iman kita. Syirik ni datang daripada perkataan syaraka. Arab ni satu bahasa yang dia datang daripada asal dia boleh pecah semua. Contoh kalau syaraka, kita katakan participan, maksudnya dia participate Dalam bahasa Arab dipanggil mushtarik. Nampak? Dia ada shin, dia ada ra, dia ada kaf. Bermaksud kita masuk sesuatu, kita join sesuatu, betul? Kalau syirik, kita join sesuatu, kita masukkan sesuatu selain daripada Allah di dalam tempat ketuhanan. Satu-satunya bahasa yang asal dia sama, dia boleh masuk semua benda. Dia jadi bahan perkataan. Ishtirak, contoh kalau kita sosial, maksudnya kita masukkan orang banyak. Sosialism dalam bahasa Arab ishtirakiyah. Nampak di dalam perkataan yang sama. Jadi syirik kita letakkan Allah. Contoh, yang boleh mendapatkan, yang boleh mengkabulkan doa kita, Allah ke kubur? Allah. Kita jadikan kubur sebagai salah satu yang boleh join bantu Allah dapatkan kita punya
hajat. Syirik batal. Kita menyatakan ada di kalangan orang lain, ada di kalangan orang yang tidak termasuk dalam syariat Nabi. Contoh beberapa buku tarikat Naqsyabandiyah di Malaysia, kita baca. Ataupun beberapa buku tarikat yang menyatakan bahawa tok guru dia ni kadang-kadang tak perlu salat. Salat Jumaat tak payah, haji tak perlu ke Mekah, perlu kat rumah tok guru dia saja ada. Saya jumpa di Perak. Okay. Martabat 7, mati dah orang. Dan apa yang berlaku, kita mengeluarkan dia daripada syariat Nabi. Kafir kita. Walaupun dia tak mendakwa, kita yang dakwa, kita yang kafir. Sebab Rasulullah itu diturunkan linnasi ajma'in, manusia semua sekali. Kita keluarkan orang tu. Bermaksud kita kata Rasulullah tak turun padanya. Syirik boleh menyebabkan kafir. Jadi jaga-jaga kita, amal kita. Contoh adanya ilmu. Agama ni nak buat dengan ilmu. Tak ada ilmu, kita kata nanti dulu, takut silap. Sebab apa? Bila kita salah, kesan pada akidah. Apa-apa benda dalam dunia ini dengan ilmu. Sebab tu Islam satu agama yang mewajibkan belajar ilmu. Talabul ilm faridatan ala kulli muslim. Merupakan satu kefarduan menuntut ilmu bagi setiap orang muslim. Okay? Sebab tu bila kita nak buat, apabila untuk buat sesuatu, tengok adakah ia bertepatan dengan Quran, dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih takut ia ditutup ataupun di-imagekan image agama. Sehingga kita buat dulu, yang sebab saya selalu sebut, dulu yang buat mandi safar, buang ancak dan sebagainya di Malaysia, bukannya tukang sihir. Siapa? Tok Imam di Melaka. Saya di satu pulau babi dah di Melaka. Selalu buang tempat itu. Yang bukan orang biasa. Sebab apa? Agama dijadikan perkara tersebut satu perkara yang boleh tarik orang. Hari ni letaklah ayat sekalipun letak nama agama, semua beli. Ada satu ayat saya pegang sendiri, saya bawa ke kelas. Saya ada critical thinking kelas, letak depan. Ustaz besar Malaysia. Letaklah minyak zafaran kayak apa, perempuan yang minum tidak akan dirogol. Allah. Letak nama Islam sikit. Nampak? Sebab Islam mempunyai market dia yang terlalu besar di Malaysia. Selipar Nabi. Siapa ada tengok selipar Nabi? Memang itu dah zaman itu ada selipar itu. Tak buat macam mana? Kalaulah Asadi keluarkan zaman Nabi, Nabi boleh pakai. Nike, Adidas keluar, Nabi boleh pakai. Tapi zaman itu, itulah yang mampu dibuat, itulah dibuat. Itulah yang Nabi pakai. Itu yang dinamakan sebagai sunnah jibiliyah. Ia bukan sebagai kita pakai dia dapat pahala. Tak ada nas. Okey? Jadi, saya tak kisah. Bukan kalau kita, ni Nabi pakai jadi saya sayang Nabi. Okey, itu dapat pahala, sayang Nabi. Tetapi apabila kita cuba jadikan agama sebagai satu ruang untuk kita dapat duit yang banyak. Ustaz, duit banyak. Saya pernah di kawasan KL. Ada tu ustaz ni terkenal lah dengan pasangan dia. Saya tak kata itu assumption sendiri. Ada yang kuasa jumpa dengan saya. Saya duduk minum petang, kata ustaz ini lepas habis ceramah dia bagi invoice. Tahu berapa? Dia kuliah maghrib dia 5,000. Ingat sikit. Apabila agama jual agama tu, apabila kita cuba menjual agama, cakap benar hilang. Sebab kita cuba untuk mendapatkan duit. Bila kita cakap berbeza dengan orang tak suka, orang tak panggil. Saya tak, macam cara saya tak pergi maki orang. Tetapi saya menyatakan apa yang ada Quran dan Sunnah. You tak setuju, tak apa. You jawab nanti dengan Allah. Okay? Selama ni ada Quran Sunnah, saya akan kata, saya silap, kita akan tarik. Itu cara kita. Tapi untuk katakan saya silap, bawa bukti Quran dan juga Sunnah. Jangan kata, pasal apa saya salah? Suka hati saya, ustaz saya salah. Itu tidak boleh. Okay? وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Dan begitulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Dalam Quran, apabila perkataan zalim ini, ia bukan sahaja zalim buat jahat ke orang. Okay? Ia bukan sahaja buat jahat dekat orang. Tapi zalim ini juga adalah satu perkara
yang mana adalah merupakan juga kesyirikan, melawan Allah, kafir kepada Allah. Dalam Quran juga adalah salah satu maksud zalim dalam Quran adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah sebut dalam ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha wallahu khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan sediakanlah jiwa kamu ataupun persiapkanlah diri kamu ma qaddamat lighadin, untuk apa yang akan berlaku pada esok hari. Esok hari ini bermakna hari kiamat. Hari kiamat. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan secara bersendirian diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis di mana satu hari Nabi SAW duduk bersama dengan para sahabat. Hadis Al-Imam Ahmad dalam jilid yang keempat, hadis yang ke-358. Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Datang kepada mereka sekelompok daripada Bani Mudir. Okey, mereka datang kepada Nabi dalam keadaan yang cukup kesian, cukup miskin. Jadi mereka masuk, Nabi SAW tengok tak ada siapa nak bantu dia. Berubah wajah Nabi SAW. Wajah Nabi ni dalam riwayat ada menyatakan muka dia seakan-akan rum, muka dia merah putih kemerah-merahan. Kalau kita tengok kadang-kadang Inggeris ini muka teruk, banyak bintik dan sebagainya kan. Tapi Nabi dia cantik. Kata para sahabat, pada waktu malam aku duduk di sisi Nabi, aku tengok muka Nabi, aku tengok bulan. Aku tengok bulan, aku tengok muka Nabi. Cantik lagi muka Nabi. Allah berikan Nabi kelebihan wajah yang baik, tetapi bebanan yang besar pada Nabi. Ada Nabi duduk, Nabi tengok orang ni miskin, mereka ni sekelompok ni dia tak minta. Tapi daripada gaya mereka nampak mereka ni susah orang dah. Tak ada siapa nak mula untuk bantu mereka. Jadi Nabi SAW panggil Bilal azan, masuk waktu salat dan mereka azan, dan Bilal azan dan Nabi salat. Habis salat Nabi pusing, Nabi terus berkhutbah. Nabi membacakan ayat dalam surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Nabi SAW sebut dalam surat An-Nisa, membacakan surat An-Nisa ayat yang pertama, menggambarkan betapa kita dengan mereka adalah datang daripada bapa yang sama, min nafsin wahidah, datang daripada Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan kami jadikan daripada Adam itu isteri dia. Jadi dua ini datang sampai kepada kita, lahirnya kita. Jadi kita saudara. Dan Nabi sambung dengan ayat ini. Nabi baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sediakan jiwa kamu, sediakan diri kamu untuk akhirat. Apa yang berlaku selepas daripada itu, tasaddaqa rajulun min dinarihi wa dirhamihi min thawbihi min sa'i barrihi min sa'i tamrih hatta qala walau bishaqqi tamratan. Dan kemudian bila Nabi baca ayat tu, ada seorang lelaki naik berdiri, dia bagi 1 dinar. Ikut seorang lagi bagi 1 dirham. Ada yang bagi baju, ada yang bagi tamar dan sebagainya. Sehinggalah tadi muka Nabi berubah. Pada awalnya Nabi merah tahan marah. Nabi tengok apalah mereka tak nak bantu. Jadi selepas itu kami nampak muka Nabi yatahallal wajuhu ka'annahu mudhahhab. Kami nampak muka Nabi ini bercahaya macam emas. Maksudnya Nabi seronok. Sehinggalah Nabi SAW nyatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Siapa di dalam Islam memulakan sunnah yang baik, sunnah sedekah itu sunnah. Jadi dia yang memulakan dahulu, memberikan sedekah dan orang ikut. Kadang-kadang kita nak buat baik ni, kadang kita malu. Okay? Kita takut orang kata nak tunjuk. Biarlah apa sekalipun, kita mulakan. Kadang-kadang kita nak bagi tempat duduk orang dalam tiup ke apa, semua orang tua, kita takut
ataupun kita malu segan kat orang, nak mulakan bagi sedekah, tapi bila kita bagi dan sebagainya, orang mula ikut. Nabi kata diberikan kepada kita pahala. Okey, dan seperti mana kita buat dan orang yang mengikut daripada kita, min ghairi an yanqusa minhu syai', yang Allah takkan kurangkan sikit pun pada dia. Oleh kerana kita buat, dia buat double, kita dapat sekali double. Dia buat triple, kita dapat triple. Sebab apa? Kita yang memudahkan. Tetapi bila kita buat benda yang jahat, man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha, okey, fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Pada kita dosa dan dosa orang yang lakukan tadi. Dia buat triple, kita pun dapat triple. Min ghairi an yanqusa minhu syai', dan ia tidak akan dikurangkan daripada kita. Kita mulakan kebaikan, tok agama, tok tentang kebaikan, orang mula nak ikut, berlumba-lumba nak membawa menyebarkan ilmu. Kita mula. Moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kerana permulaan kita. Mungkin kita tak tahu, orang kata, oh memang aku dah lama nak buat. Tetapi kita mula, kita yang membina keadaan tersebut. Okey? Allah kata lagi, wattaqullah, dan takwalah pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu buat. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu menjadi, wala takunu, janganlah kamu menjadi seperti mana orang yang Allah lupa, yang mereka ini melupakan Allah, dan Allah lupakan dia untuk dia melakukan kebaikan terhadap diri dia. Bila kita melupakan Allah, Allah bukan sahaja lupakan kepada kita, bahkan Allah lupakan, jadikan diri kita ni lupa daripada melakukan kebaikan. Kita akan sibuk melakukan kejahatan. Kita mohon pada Allah supaya menyibukkan kita dengan kebaikan. Okay? Kebaikan ni bukan sahaja sesama Islam, dengan orang bukan Islam pun baik. Kita ada jiran kita bukan Islam, kita tak buat salah, kita buat masalah, dengan itu pun baik. Allah haramkan kita minum arak, kita tak minum arak, dengan kita tinggalkan minum arak, kita dapat pahala. Okay? Buat kita meninggalkan kejahatan, kita nampak ada jahat, apa benda jahat yang tak syok buat? Tak man. Tetapi apa yang berlaku, kita tahan diri. Kata Al-Imamul Ghazali dalam Ihya, sabar itu juga adalah sabar menahan diri, bersabar menahan diri dalam melakukan ketaatan, dan juga menahan diri daripada meninggalkan kejahatan. Orang lain semua buat benda yang syok lah, nak kenakan orang lah, buat amal maksiat dan sebagainya. Kita tahan, kita pergi jauh. Okay? Tapi akhirnya Allah memberikan kebaikan pada kita. Okay? Dan Allah katakan lagi, ulaika humul fasiqun, dan mereka itulah orang-orang yang fasik, yang selalu melakukan perkara yang buruk. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tak sama orang yang ahli neraka dan ahli syurga. Sesungguhnya ahli syurga ini orang-orang yang berjaya. Bercakap tentang syurga, apabila pada awal ataupun bahagian awal surah ini Allah menceritakan bagaimana para sahabat di kalangan Ansar dan Muhajirin diuji oleh Allah. Dalam ujian yang begitu banyak, mereka saling berkasih sayang, bantu-membantu. Kita lihat, kalau kita fikir, apa kehidupan orang hari-hari kena serang. Dalam peperangan Islam, Nabi berjaga-jaga mempertahankan diri orang datang mai dekat nak serang Islam, daripada Rom, daripada Quraisy, Mekah, daripada segala-galanya. Apa yang sebenarnya kita ni nak, apa yang sebenarnya kita boleh fikir, macam mana mereka harungi kehidupan. Para pendakwah dibunuh setiap zaman. Bashar al-Assad, bapa dia Hafiz al-Assad, membunuh beribu pendakwah Islam di Syria. Hafiz al-Assad, bapa dia tu lagi jahat. Moga Allah berikan dia apa yang layak bagi dia. Ada babi doll tu masuk ke Syria dengan dipakaikan tudung. Dah masuk dalam pasaran. Bapa dia sebagai presiden ketika itu arah, ditarik balik, semua ditanggalkan tudung itu. Kerja Hafiz Assad. Bukan berapa banyak lagi kejahatan manusia terhadap pendakwah Islam di Mesir, di mana sekalipun cakap Islam, you jaga-jaga. Tapi kenapa
pada kita sekalipun, saya sendiri adalah taklah banyak sikit lah mungkin ujian Allah, orang tak bagi jadi imam di kampung. Saya tak jadi imam kat kampung. Sebab apa? Orang kata saya ni sesat. Tak apalah, kampung saya sesat, satu dunia terima kita, dengar perkataan kita. Saya tak dibenarkan. Saya di Jabatan Agama Islam Selangor, kadang-kadang saya beritahu dia berapa surah yang saya datang, oleh kerana saya dinafikan juga tauliah. Sama ada you berhenti atau you kena tangkap di tempat kita sendiri. Saya bukan ahli kerja sekian pihak, jadi saya tidak boleh. Pak, apabila kita menyatakan perkataan yang benar. Saya teringat apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ketika mereka, Al-Hafidh Ibn Qayyim adalah merupakan anak murid Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Anak murid Syekhul Islam ni antaranya Al-Hafidh Al-Mizzi, antaranya Al-Hafidh Ibn Kathir, tulis Ibn Kathir, Al-Zahabi, Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dan ramai lagi. Kata Al-Hafidh Ibn Qayyim ni paling rapat dengan Syekhul Islam. Satu hari kami, apabila kerajaan zaman itu dikuasai oleh ataupun dia didampingi kelompok tarikat kesufian, Syekhul Islam mati dalam penjara oleh kerana fitnah kelompok sufi tarikat. Okey, dia melakukan pembaharuan kembali tajdid kepada Islam. Jadi apa yang berlaku, Syekhul Islam hari-hari selalu kena tangkap, kena penjara dan sebagainya. Begitu juga anak-anak murid dia, Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Al-Hafidh Ibn Qayyim, satu hari dia kata, kami ni rasa berat hati kepada ujian yang Allah beri. Kami pergi kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kami tanya kat dia, okay, kenapa kami tengok engkau ni kena banyak benda, tetapi yang terukir di muka engkau adalah senyuman. Kau tak rasa susah ke? Kata Syekhul Islam, syurga aku ada di hati. Mereka tak mampu keluarkan syurga itu di sini. Buatlah apa sekalipun. Even mereka ingin bunuh, apa yang di hati ini adalah syurga. Sebab itu pendakwah yang ikhlas, dia tak kisah. Pendakwah yang baik, dia tak bagi maki hamun orang, dia menyatakan perkataan yang benar. Sebab itu kata-kata yang masyhur daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kata, inna sijna as-sijnu riyad wal nafyu siyah wal qatl syahadah. Dia kata kalau aku kena penjara, itu namanya exercise, riyadhah, senam, exercise. Okey. Wan nafyu siyah, kalau aku kena buang negeri, dia kena buang negeri, itu namanya melancong. Wal qatlu syahadah, kalau depa bunuh aku syahid. Sebab itu apalah you nak buatlah apa sekalipun kepada para pendakwah. Ada jiwa kami berpegang kepada janji Allah untuk pergi mencari syurga Allah. Boleh buat. Berapa banyak di kalangan pemerintah yang membunuh, menghancurkan para pendakwah, tetapi dakwah Islam sampai hari ini berpijak di atas muka bumi. Ini kerja sia-sia. Kerja sia-sia. Okay? Dan sebab itu apabila kita berdakwah, dalam dakwah Nabi, dalam dakwah para anbiya, kadang-kadang berbeza daripada dakwah kita pada hari ini. Saya tertarik dan ingin bacakan mungkin beberapa perenggan daripada seorang yang merupakan tokoh, taklah kata contemporary, tapi agak baru jugalah, yang datang daripada benua India, Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi. Saya semua orang kalau bila akan mendengar nama Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi. Seorang India, bukan tokoh mana di negara Arab, tapi perkataan dia hebat. Sebab hadis dahulu di kalangan orang Arab ada, kita katakan, ketokohan dalam bidang hadis ada beberapa ketika tidak berada di kalangan Arab. Zaman Imam Bukhari kadang-kadang dia lari ke bahagian Balkan. Kemudian ada satu masa sebelum daripada balik, ni baru sahaja ni, dalam lebih kurang 100 tahun, tidak saya kurang daripada 100 tahun, kehebatan hadis itu balik ke negara Arab. Dahulu dia di India, Darul Ulum Deoban. Dia datang daripada seorang sahaja yang memegang riwayat perawi hadis. Alhamdulillah, kita pun ambil, ada baca dengan guru kita ada sanad. Sama dalam Kutubus Sittah, kitab 6 daripada Waliullah
Shah Ad-Dahlawi. Okey. Dia mai daripada sini. Inilah tokoh yang membawa sanad daripada negara Arab dia balik ke India, dan dia sebarkan sanad hadis tu melalui dia. Okey, antaranya tokoh-tokoh pemikir Islam besar Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi. Dia menulis satu kutaib, satu risalah kecil. Dia kata, uridu an atahaddatha ilal ikhwan. Aku ingin berbicara sekiranya boleh kepada saudara-saudara aku di kalangan Ikhwan Al-Muslimin Mesir, kelompok pendakwah antara yang terhebat di zaman ini. Al-Ikhwan Muslimin yang sekarang ini sedang berusaha untuk menjadi pemerintah lama dia. Dia kata antaranya dia hendak pergi berjumpa dengan Al-Imam Hasan Al-Banna, tetapi oleh kerana banyak perkara yang menghalang dia tak sempat jumpa sehinggalah dibunuhnya Al-Imam Hasan Al-Banna. Jadi dia tulis satu risalah, dia kata uridu an atahaddatha ilal ikhwan. Aku nak cakap dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Panjang benda tersebut, saya bacakan mungkin. Ya kan saya nak baca dengan bahasa Arab sekali, tapi kita tengok pada terjemahan dia. Ini perkataan Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi. Tuan-tuan dan puan-puan dan sahabat-sahabat sekalian boleh bersetuju ataupun tidak, tapi ini perkataan Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi. Mungkin dia akan di kalangan perkataan dia ni ada yang manfaat bagi kita. Mungkin ada yang terpukul, mungkin ada yang mula muhasabah diri, tetapi inilah nasihat dia. Dia ini tokoh yang besar, yang bebas daripada ketaksuban mana-mana pihak, yang melihat Quran dan Sunnah sebagai perkara yang penting. Dia kata apa? Wahai ikhwan yang mulia, sasaran dakwah ad-din dan tajdid Islami itu bukanlah mudah. Bukanlah tujuan dan tumpuannya adalah ingin menukar kerajaan semata-mata. Tidak juga bagi merubah satu suasana politik kepada satu suasana yang lain. Tidak juga untuk menyebarkan pengetahuan dan ilmu atau menghadapi buta huruf dan kejahilan, atau membasmi pengangguran, atau mengubati kecacatan masyarakat dan akhlak, atau seumpamanya seperti mana yang diperjuangkan oleh pejuang pembaharuan di barat dan timur. Dia kata perjuangan Islam bukan sahaja ini, tetapi apa dia akan sebutkan nanti. Sesungguhnya ia adalah seruan Islam yang merangkumi akidah dan akhlak, amalan dan siasah, ibadah dan kepribadian diri dan masyarakat. Ia meliputi akal dan jiwa, ruh dan jasad. Ia bergantung kepada perubahan yang mendalam dalam hati dan jiwa, akidah dan akal. Ia terpancar dari hati sanubari sebelum terbit dari pena atau helaian buku atau mimbar syarahan. Ia terlaksana dalam tubuh pendakwah dan kehidupannya sebelum ia menuntut dilaksanakan dalam masyarakat keseluruhan. Melihat kepada pendakwah apabila kita ingin merubah. Sebab itu bacalah bagaimana apa yang dituliskan oleh dalam memoir Zainab Al-Ghazali. Dia sebut kami berbai'ah dan kami bersetuju. Permaknaan di situ adalah dia bersetuju, berjanji kepada Al-Imam Hasan Al-Banna apa sahaja sekalipun dia meletakkan dakwah ikhwan ketika permulaan itu untuk berdakwah, memahamkan orang kepada Islam sebelum mendapatkan kerajaan. Lihat bagaimana. Okay. Istimewanya dakwah dan kesungguhan para nabi ialah ketulusan mereka dari memikirkan kepentingan kebendaan. Mereka tidak cari dari jihad dakwah mereka selain mencari redha Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintahnya dan menunaikan risalahnya. Akal dan pemikiran mereka tulus dari amalan untuk dunia, mendapatkan kedudukan, menghasilkan kekuatan untuk keluarga dan pengikut, dan memperolehi kerajaan. Bahkan itu semua tidak pernah terlintas dalam pemikiran mereka. Adapun kerajaan yang tertegak pada masa mereka dan kekuatan yang diperolehi pada masa itu hanyalah hadiah daripada Allah Azza wa Jalla. Ia hanyalah jalan untuk sampai kepada matlamat. Ia sebagai jalan untuk sampai kepada matlamat agama, melaksanakan hukum hakam yang merubah masyarakat dan mengarahkan kehidupan. Ini seperti firmanullah Azza wa Jal, Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Mereka yang kami berikan tempat di dunia yang melaksanakan, yang mendirikan salat, membayar zakat dan menyuruh perkara yang baik dan mencegah perkara yang mungkar. Dalam suratul Hujurat ayat yang ke-14, ayat ke-40, suratul Hajj ayat 41.
Dan dia menyambung kembali, bukanlah sama sekali kerajaan yang diperolehi itu salah satu daripada matlamat mereka. Perjuangan dakwah Islam yang tulus tidak meletakkan kerajaan di atas, merubah yang ini. Dia tahu nak pilih apa dalam kerajaan. Sebab itu ini penting. Bila kita melakukan sesuatu dengan semangat tanpa ilmu, that's why kita nampak orang masuk Syiah, nak mendapat kerajaan ikut Syiah. Nak dapat kerajaan ikut Syiah. Apa makna kita nak laksana Islam? Ada orang kata Isya pelacur. Apa makna kita nak laksana Islam? Tapi ada orang kata Abu Bakar dan Umar sebagai kafir. Okay. Bukanlah salah satu daripada tujuan mereka. Bukan jua dari tajuk perbincangan mereka atau salah satu dari mimpi mereka. Ia hanyalah hasil semula jadi dari dakwah dan jihad. Sama seperti buah yang merupakan hasil dari kesuburan pokok dan pembajaan. Wahai tuan-tuan, katanya, besarnya perbezaan di antara matlamat yang dituju dengan natijah yang muncul. Perbezaan akan zahir dari jiwa yang bekerja. Untuk itu maka yang bertujuan untuk mendapatkan kerajaan akan hilang kesungguhan dan diam apabila tidak memperolehinya, atau hilang dalam mendapatkannya. Dia juga akan melampau jika berjaya. Bahaya bagi setiap jemaah yang pemikirannya dibentuk atas dasar cinta bagi mendapatkan kerajaan dan bekerja untuk itu, kerana mereka akan meninggalkan jihad di jalan dakwah dan boleh berpaling dan terseleweng dari tujuan. Sebab uslub cara mendapatkan kerajaan berbeza dengan cara dakwah. Cara kita nak dapatkan kerajaan lain daripada cara jalan dakwah. Apabila kita dalam kerajaan, kita takkan bertegur sapa berdakwah kepada orang yang kita katakan sebagai musuh. Tetapi dakwah pergi kepada musuh dan kawan. Okay? Mungkin dia tidak suka pada Islam, tetapi kita bertanggungjawab untuk bercakap. Di hadapan muka saya ada orang kata, mereka ni, tak sebut lah, ni ustaz kelompok ni memang tak ada apa dah ustaz, kita tak boleh dakwah daripada. Saya cakap dengan pengalaman, saya dipanggil oleh beberapa parti politik, kita cakap depan. Itulah kali pertama dan terakhir dia panggil, sebab kita menyatakan pandangan berbeza dengan dia. Ni tak boleh dah ustaz ni, tolak dia ni. Tak mampu dah ni, tak boleh terima Islam dah. Saya kata, kadang-kadang bila saya terbaca, saya teringat mereka ni. Okay, ini Abul Hasan Ali An-Nadwi, bukan saya. Sebab kita sebutlah hasyar ni perjuangan para sahabat dalam dakwah. Okay. Sebab wajib kepada kita membersihkan akal dan jiwa semata-mata untuk dakwah. Hanya dakwah, khidmat pengorbanan kepada kaum muslimin dan mengeluarkan manusia dengan izin Allah dari segala kegelapan kepada cahaya, dari jahiliyah kepada Islam, dari kesempitan dunia kepada keluasannya, dan kekejaman agama yang sesat, sistem-sistem yang zalim, mazhab-mazhab yang tidak menentu, kepada keadilan Islam dan lembayungnya. Faktor yang membawa kita kepada amal dan jihad hanyalah untuk menunaikan perintah Allah dan kemenangan pada hari akhirat. Juga dari apa yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya dari ganjaran yang dan pahala. Kemudian faktor lain ialah simpati kepada makhluk kasih dan kasihan kepada insan yang terseksa dan keinginan menjaga keselamatan manusia. Jika dakwah satu peringkat dan pada satu masa setelah prinsip-prinsip dakwah telah kukuh, diletakkan syarat. Setelah prinsip dakwah telah kukuh dalam jiwa pendakwah, tujuan dakwah tidak dapat dicapai melainkan dengan mendapatkan kerajaan. Dia tak menafikan kerajaan, tetapi meletakkan prinsip ini, akidah yang sahih, ibadah yang sahih. Okay? Dan kita akan berusaha untuk mendapatkannya demi kemaslahatan dakwah dengan jiwa yang luhur dan bersih, benar dan amanah, khusyuk dan tulus, seperti kita bersungguh dalam rukun agama dan tuntutan agama yang lain. Inilah antara nasihat panjang, okay, yang disebutkan Maulana Abul Hasan Ali Nadwi. Kita nak bergerak, kita disuruh berdakwah, tapi amal dakwah kita dengan ilmu, dengan akidah yang sahih seperti mana ia diturunkan kepada Nabi dan para sahabat. Ibadah, tata cara yang dilakukan seperti mana oleh Nabi dan para sahabat. Okay. Oleh itu cara kita untuk deal dengan semua perkara ini perlulah kembali kepada apa yang diajarkan oleh Islam. Dia bukan apa yang digambarkan oleh manusia, tetapi sebab agama ini adalah pandangan para ulama. Okay, menginterpretasikan daripada nas. Namun kita jangan hanya kembali kepada conclusion. Masalah masyarakat kita, dia pergi kepada, dia nak jump pada conclusion je. So apa masuk dia ustaz? So apa hukum dia ustaz? Kadang kata okey baca benda ni. Ustaz lambat. Okay?
Jadi kita tak faham semangat apa yang sebenarnya proses untuk sampai kepada kesimpulan. Kita terus jadi proses ilmu tu tak wujud. Tak mudah untuk melakukan perubahan, tuan-tuan. Tak mudah nak ubah masyarakat kita. Tak ubah untuk tidak ada satu perjuangan dakwah melainkan dia akan diuji. Siapa Nabi, para ulama. Kita katakan penyanyi. Jadi ada orang kawan saya duk benci kata satu penyanyi, Datuk Siti kata nyanyi sengau kata dia. Kadang bila saya fikir dia kata dia tak kacau hang pun. Hampir kata kat dia. Tak ada, bukanlah maksudnya saya fan dia, tak ada lah. Tapi dia tak ada masalah dengan kita. Ada dia pergi jumpa kita, kata macam-macam. Tak, kerja dia menyanyi, melalak atas tu, atas pentas. Apatah lagi para pendakwah. Dia menyatakan perkara yang salah dan benar. Nyatakan kesalahan itu salah. Dan tanggungjawab Nabi. Nabi tak suruh. Nabi Allah turun kat Nabi wahyu. Nabi kata, pilah kita sama-sama salat dan dapat syurga nanti. Allah tak minta Nabi mula dengan tu. Allah kata apa? Ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut. Apa dia? Qum fa'anzir. Bangkit, berilah berita buruk kepada mereka. Allah tak kata qum fabashir. Bangkit dan cakaplah benda-benda yang syok. Ini masuk syurga, nu masuk syurga, zikir sekian habis dah. Tak ada letih nak bawa pahala dah. Tak ada. Sebab tu dakwah ini tidak mula dengan fadailul a'mal. Dia mula dengan dakwah ini salah, yang benar Islam. Sebab itu dakwah ataupun syahadah kita dia tak mula dengan contoh asyhadu anna Allah ilah, tak. Sebab tu syahadah kita dia tidak dimulakan dengan syahadah kita cakap orang salah. Apa maksud dia? Aku bersaksi dalam kita masa lama kita aku naik saksi, naik turun tak tahu saya apa. Aku bersaksi syahadah. Okey. Aku bersaksi bahawa la ilaha, tak ada Tuhan melainkan Allah. Pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi dahulu. Tak boleh kita kata aku bersaksi bahawa Allah itu Tuhan. Boleh, maksudnya sama kan? Kita nak isbat bahawa Tuhan, tetapi itu bukan agama ajar. Agama ajar asyhadu alla ilah, tak ada Tuhan siapa melainkan Allah. Abu Jahal mungkin tak kata apa, kata tak apalah, hampilah tembayang apa, sembahlah berhala, Saat time salat, mai dengan kami salat. Tak. Nabi kata itu salah, itu buang semua salat dan juga beribadah, tunduk patuh kepada Allah. Itu dia bermasalah. Jadi dakwah akan bermasalah bila kita menyatakan perkara. Sebab tu tak ada para pendakwah, contoh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia tak ada pergi kata naik atas mimbar kata pemerintah zaman ni bini kepala dongga, apa anak-anak pergi sana sini. Dia tak buat, dia tak kata. Bukan aib orang haram, aib peribadi haram. Cari video orang dan sebagainya itu haram. Buka video orang, letaklah dekat mana sekalipun haram. Namun apa yang letak kata benar, dia bercakap di hadapan pemerintah zaman itu, kau buat salah, kau begitu dan begini. Sebab tu saya selalu ulang bagaimana Syekhul Islam ketika dia berhadap di hadapan, mungkin di kawasan Balai Rosari pemerintah zaman dia bercakap tentang kejahatan, kesalahan pemerintah supaya dia menjalankan hukum Allah. Apa yang berlaku, kelompok-kelompok ulama-ulama tarikat sufi yang tak suka dengan dia ni, jubah dia diangkat, tarik ke atas. Saya pernah sebut dahulu. Sebab apa? Kalau Syekhul Islam tanya, pasal apa hang buat angkat jubah ni? Dia jawab apa? Aku takut selagi kepala hang kena pancung, darah kena kat jubah kami. Dia cakap di hadapan pemerintah. Di hadapan tu hadapan betul. Jangan atas mana-mana kau cakap maki hang semua. Itu bukan. Salah-salah. Cakap kesalahan tersebut. Okey? Beritahu ketirisan bajet ke? Makan untuk anak bini ke? Salah-salah.
rasuah, makan sendiri dan sebagainya, tapi dengan perkataan yang baik. Sebab tu bila Musa dan Harun dihantar oleh Allah pergi jumpa Fir'aun, Allah kata apa? Faqula lahum qawlan layyinan. Pergilah kamu berdua kepada Musa Harun, hampir berdua, katalah perkataan yang lembut, lunak. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mungkin boleh dia ini beringat ataupun teringat arahan Allah, ataupun dia takut kepada Allah. Jadi inilah kerja para dakwah, para pendakwah, menyatakan benar. Sebab para pendakwah yang benar menyatakan dia takkan hidup senang. Sebab akan ada yang pro dan juga anti kepada agama. Okay? Namun para pendakwah diajar untuk bersabar menyatakan kebenaran. Dan seterusnya yang terakhir, kita boleh kata Allah sebutkan tentang Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Allah sindir kita. Allah sindir kita. Allah kata apa? "Lau anzalna hadzal Qur'an", kalaulah Quran ini diturunkan, 'ala jabal, kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kau akan nampak dia tunduk hancur lebur, mutasaddian min khasyatillah, daripada takutnya dia untuk menanggung bebanan ini. Tapi kita ambil dan kita abaikan bukit-bukit. Kalau dia tak mampu nak tanggung, kita Quran satu perkara yang besar, tuan-tuan, perempuan yang rahmati Allah, sahabat-sahabat sekalian. Ia perkara yang besar. Kadang-kadang kita letaklah berada di tepi kita, nak jenguk pun payah. Saya ajar diri saya katakan paling kurang, wahai diri, satu muka sehari sibuk mana pun, ulang alik daripada soal ke rumah tu mungkinlah 3 jam lah. Sejam setengah pergi, sejam setengah balik. Balik mungkin letih. Kadang kita kata bangkit sambil mata lelap kita bukalah Quran. Walaupun satu muka, bukalah untuk jenguklah. Kita kalau tak buka berita apa hari ni, Facebook tu tak buka Facebook, Allah, Facebook apa status kawan kita. Tapi Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha." Dan begitulah kami jadikan, kami berikan contoh amthal, nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun, supaya manusia itu berfikir. Berapa banyak di kalangan manusia selain pada Islam yang mengambil Quran sebagai rujukan mereka. Betapa Quran itu membuktikan dia adalah kalam Allah, walaupun ia bukan buku sains, tapi menggambarkan Quran itu datang untuk kita. Dan sebab tu Allah kata la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berfikir. Kalaulah ini datang daripada Muhammad, datang pada manusia, takkan dia boleh capai benda ini. Dalam surah Yasin yang puluh tahun dah kita baca. Okay? Kadang-kadang ketika Allah menyebut wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, wasyamsu tajri, matahari, wasyamsu tajri, dan matahari itu tajri. Masalah jarak itu dah berlari, ataupun taklah zaman untuk Allah nak kata berjalan ataupun berputar pada orbit dia, tak adalah itu. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari itu berputar ataupun berpusing pada tempat dia. Mustaqarrin laha, dia duduk. Istaqarra tu maksud dia duduk sedap lah. Istaqir, duduk sedap, maksudnya dia berpusing. Mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim, itu yang dah ditetapkan oleh Al-Aziz yang maha mulia Allah, Al-Alim yang maha mengetahui. Mana lagi ayat Allah yang kita cuba untuk nafikan dan kemudian kita kata inilah buku yang tak ada nilai bagi kita, inilah hujah kita di hadapan Allah. Tuan-tuan pegang buku, mungkin saya tebal sikit lah, okay? Senipis mana pun cetakan, inilah yang merupakan hujah kita. Sebab tu kadang-kadang kita doa pada Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wala hujjatan alaina. Ya Allah, kau jadilah Quran ini sebagai hujjah mempertahankan diri aku di depan kau,
Bukan kau jadikan Quran ini sebagai hujah melawan aku. Akhirnya Quran ini akan lawan kita di akhirat. Jaga-jaga. Jadilah kita apabila kita membaca, at least baca Quran. Tak boleh, tak tahulah pemalas macam mana kalau kata satu hari satu ayat. Okey. Pun okey, bagi saya okey dibaca. Tapi tak patutlah. Okey, satu muka tu baca tak sampai dalam seminit dua pun. Tak tahulah kalau baca surah juzuk 30 tu mungkinlah seminit dua kan. 5 minit lah kalau kata. Bacalah sikit. Okey. Dalam masa setahun boleh khatam. Tak, kalau katakan dalam masa mungkin setahun boleh khatam. Sehari satu muka. Okey. Tapi kalau katakan hari tu kita banyak masa, lebihlah sedikit. Okey, tapi yang penting jangan tinggal walaupun sehari satu muka. Okey. Dan Allah sebut lagi, Huwallahu alladhi la ilaha illahu. Dan dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan dia. Ni Allah sebutkan nama-nama Allah. Allah puji, la ilaha illahu. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang ghaib dan juga yang terang. Huwar rahmanur rahim, dialah yang maha penyayang dan maha pengasih. Wallahu alladhi la ilaha illahu. Dan dialah Tuhan yang tidak ada melainkan dia. Allah sebut semua ni salah, aku saja betul. Aku saja betul. Allah ulang kali kedua, Al-Malik, yang merupakan pemilik, maha pemilik. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Semua itu nama Allah. Al-Jabbar, Allah ni, Jabbar ni perampas. Mutakabbir, takabbur, Allah sombong. Boleh kita kata juga Allah? Boleh. Allah sebut dalam hadis yang sahih, Allah kata apa? Okay, Allah sebut berkaitan dengan kehebatan ataupun dalam hadis Allah kata al-azamatu izari wal kibriya'u ridai. Allah kata kehebatan azim ataupun kebesaran aku merupakan pakaian aku. Wal kibriya'u ridai, dan kesombongan itu adalah selendang aku. Tu kiasan dia apa? Okay, wal kibriya'u ridai. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa yang cuba ambil nak pakai salah satu daripadanya, azabtuhu, aku akan azab dia. Sebab tu kita jangan nak tunjuk sombong, ego, takabur. Sebab apa Allah boleh gunakan? Sebab Allah Maha sempurna. Okay? Kata para ulama, apalah manusia yang mula daripada lubang najis pergi ke lubang najis, nak sombong dengan Tuhan. Kita dilahirkan daripada dua lubang najis, datang daripada dua lubang najis, dan kemudian kita nak sombong. Kita buang daripada tempat itu benda-benda yang kita tak perlukan, dan kita bangkit sebagai manusia untuk mencabar Allah Azza wa Jalla. Hinanya kita. Allah kata nak buat-buatlah. Azabtuhu, aku akan azab kau nanti. Allah aja. Okay? Mutakabbir, subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan bagi Allah. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, Allah lah maha pencipta, bari' musawwir, Allah yang mencipta dan juga yang jadikan kita. Musawwir ni maksud dia designer. Apa nak kata pelukis tak masuk kan? Dia design kita. Musawwir, lahul asmaul husna, bagi Allah tu nama-nama yang mulia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Maka bertasbihlah mereka yang berada di langit dan di bumi, dan sungguhnya Allah itu maha mulia dan maha berhikmah, maha bijaksana. Dan bagi Allah ni, seperti mana kalau kita lihat dalam hadis yang sahih, Allah ni ada 100 nama kurang satu. Dalam hadis sebut 100 nama kurang satu, dan Allah suruh kita selalu ulang nama dia. Mohon Allah dengan nama-nama Allah. Lepas tu saya selalu buat joke tu, kadang kita doa, jangan terus nak apa yang kita nak. Antara seni doa. Okay, kita terus kata, ya Allah aku lapar, ya Allah aku susah. Jangan begitu. Lebih teruk pada ya Allah biasa macam semalam. Dia tahu panjang sangat. Bila kita sedang meminta pada Allah, kita mengharapkan jiwa kita pada Allah, kita angkat ya Muhaimin, ya Aziz, ya
Janganlah kita nak minta rezeki yang mutakabbir, ya jabbar. Bukanlah tak boleh nama Allah juga, tapi tak masuk. Ya Aziz, Ya Rahman, Ya Rahim. Kita sebut nama Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Engkaulah pemilik segala kesempurnaan. Engkau sempurnakanlah kekurangan aku, wahai Allah. Berikan jiwa perasaan kita tenggelam dalam kita bermunajat meminta pada Allah. Kita banyak benda, kita ni dapat sedikit seciput daripada Allah beri. Kita mohon Allah bantu kita, lengkapkan kita, tambahkan sedikit. Masa kita banyak, kadang-kadang kita duduk dalam tiup sampai tu, walau dengan dulu saya kata zikir, kita doa dia Allah hati. Janganlah duduk pasal angkat tangan dengan bermunajat kat situ. Ya. Sampai hati, ya Allah bantu, ya Allah. Penatnya nak berjalan patah balik. Okay, kalau duduk di sentral ni tak ada masalah. Yang duduk jauh lah, letih tu terasa lah juga. Cuba bila kita mendengar ataupun kita melihat kepada hadis yang Nabi SAW ajar kepada kita. Nabi kata dalam hadis yang sahih, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala gham hatta syaukati yushakuha illa ghaffarallahu biha min khataya. Tak adalah musibah yang kena pada seorang muslim min nasab. Nasab ni maksud dia letih. Kita letih belajar, kita letih uruskan keluarga, kita letih kerja, kita tak merungut kata Allah, apalah hang bagi kat aku macam ni. Kita jangan kata alhamdulillah Allah beri, inilah kehidupan aku, moga ada kebaikan, Allah tambah lagi. Dengan keadaan kita tak merungut, Nabi kata ma yusibul muslim min nasabin wala wasab. Wasab ni para ulama bincang, benda ni sama tapi dia ada signifikan. Saya tak tahu, saya silap terjemahkan. Min nasabin wala wasab. Wasab ni sakit. Kita ada darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, gout, apa sebagai package lengkap. Okey. Jadi kita tahu kita sakit, Allah uji, kadang kena makan ubat, kalau tu kena cucuk insulin lah dan sebagainya. Ambil darah, cek darah, gula berapa, kan? Jadi kita diam, kita sabar, kita tak merungut kata apa-apa. Min nasabin wala wasabin wala ham, duka cita. Duka cita apa? Duka cita benda yang telah berlaku. Min nasabin wala wasabin wala ham wala gham. Gham ni yang nak berlaku. Benda dah berlaku, kita takut nak berlaku. Kita tengok si ibu tengok anaknya nak jalan jauh, anaknya nak pergi itu, nak pergi ni, dia takut. Nabi kata semua benda min nasabin wala wasabin wala ham wala gham hatta syaukati yushakuha. Walaupun kita jalan ada duri kena pada kita, yushakuha illa ghaffarallahu biha min khataya. Moga tidaklah semua ini berlaku melainkan Allah ampunkan dia dosa. Kita ni tak mampu nak tanggalkan dosa ataupun nak pakai pelindung dosa. Tetapi semua perkara dalam hidup kita Allah berikan ruang dan masa untuk diampunkan dosa. Cuma kita janganlah merungut. Tahu benda tu letih lah. Letih, jangan kata letih lah. Lepas tu kita tambah dengan package lain, Allah ni hilang pahala, hilang ampun dosa. Okey? Kita letih tidur, selesai masalah. Rehat. Okay. Jadi itulah. Dan setakat itu kita pun dah pada masa kecederaan. Dan saya buka terus kepada soalan. Pertama yang ada bagi email. Saya ada 2-3 email yang saya dapat. Silakan, siapa yang nak bertanya? Adik minggu ni tak ada, saya selalu berebut. Dia tekong dia tak ada. Tekong dia tak ada. Tapi saya rasa saya ada ingat satu soalan. Sikit-sikit yang mungkin tak semua. Kaitan Nabi Adam. Dia bagi saya kaitan Nabi Adam berkaitan satu status orang kat Facebook. Dan tak kat saya, dia kata ada orang ni sebut apa punya bodohnya bahasa ya. Nabi Adam, bapa anak-anak dia buat homoseksual. Okey. Apa berlaku homoseksual di kalangan anak-anak Nabi Adam? Okey, kan dengan abang sekawin dengan adik. Saya tengok soalan tu, saya kata sumbang mahram.
homosexual lah. Sebab saya tengok ada LGBT week dekat yang tetap ingat sumbang mahram, sorry. Sumbang mahram, apa punya bodoh. Dia kata dengan status tu yang saya teringat kan. Jadi saya nak kata apa punya bodoh juga dia. Dia kata siapa ada manusia selain daripada mereka yang wujud time tu. Takkan dia nak pergi hebat binatang pula kan, apa boleh dapat. Okey. Dia tak dengar satu lain kali duduk depan. Pertama saya nak jawab perkataan ni. Pertama, Facebook adalah benda yang terlalu besar, tak nak kawalan. Kita jangan jadi manusia Muslim yang tak cerdik, yang tak jaga emosi. Okay? Yang tak jaga emosi. Apa yang berlaku, kita ni satu umat yang tak boleh diganggu benda-benda asas kita. Tapi cara kita manage kita salah. Kadang yang mempunyai akaun tu pun tak tahu Islam ke, memang kafir ke apa, dia letak nama Abu Hafiz pun memang bukan, kalau saya bukan buat letak benda tu, orang percaya. Kita ni isu yang ataupun contoh yang paling dekat tu di Afghanistan. Betul kita marah. Kalau depan kita lama yang pergi bakar Quran dekat dalam prison tu, memang kita lama pancung. Tapi apa makna dia bakar, selesai dah bakar. Orang duk pergi berhimpun buat demonstrasi, mati puluh-puluh, ratus-ratus. Tak ada makna. Depan prison tu nak pergi okeylah kalau yang dia cuba buat untuk, saya taklah menyokong keganasan, tapi memang dia pun menceroboh kan. Amerika sekali pun dia pergi lawan, tembak sekali mati. Itu memang kita boleh katakan zon perang, tak kisahlah. Okey, dia nak tembak-tembak lah. Kerajaan dia buat apa? Dia tak kata apa kat kerajaan dia. Pergi serang kat Amerika. Kita, okey, katakan begitu, you buat satu yang memberikan manfaat, yang memberikan kesan besar, mereka tak ada apa. Dia tengok kata, ni kira semut-semut nak gigit kaki je. Okey? Jadi kita jangan terlalu, dia ni kalau ada orang gila, tak layan, tak jadi apa dia. Kita layan cerita-cerita ni, dan kita cuba naikkan, jadikan isu. Kita pun yang suka isu besar lah. Kalau kata anjing kejar postman, gigit postman, orang tak apa, tak rasa apa. Tapi kalau postman kejar anjing, gigit anjing, jadi muka depan. Kita suka macam tu. Nampak benda ni tak payah layan lah. Memang orang suka provoke kan. Kita buat bodoh, jangan layan. Lama-lama dia diam, dia dah trik. Saya rasakan jangan layan semua benda ni. Dia nak tunggu umat Islam jadi marah, agresif, akhir sekali apa? Teroris. Kita tak pandai manage, itu masalah dah. Okey? Dan yang kedua, zaman itu, hukum zaman ni lain. Setiap rasul mempunyai wahyu dan juga risalah berbeza. Zaman Nabi Allah Musa, kalau kita sebut suratul Baqarah, bagaimana cara taubat? Apakah cara taubat zaman Nabi Musa ketika mereka sembah lembu tu? Bunuh diri. Taubat zaman tu bunuh diri. Kena bunuh diri sendiri. Zaman ini tak. Zaman ataupun wahyu yang datang kepada Nabi SAW tak. Taubat tinggalkan, selesai. Sebab setiap rasul, bukan Nabi, rasul dia bawa satu agama ataupun dia bawa wahyu. Nabi kadang-kadang dia tidak bertanggungjawab untuk sebarkan. Tapi rasul berbeza. Rasul dia bawa wahyu, dia bawa risalah. Lepas tu namanya rasul. Rasul datang, lepas tu dalam, kalau kita katakan surat, risalah, rasul pembawa ataupun penyampai surat tersebut. Okey, berita tersebut. Jadi apabila zaman tersebut lain, zaman ini lain. Zaman tersebut memang hukum dia boleh. Adik-beradik. Kerana bukan sahaja boleh, kerana itulah yang masuk akal. Itu je lah manusia yang wujud, yang diciptakan pada zaman tu. Kalau hang zaman tu pun hang paksa juga. Okey, tak ada yang kata jijik lah apa. Sebab tak ada dah, itulah dia lah permulaan sejarah. Tak ada sebelum sejarah ada apa-apa orang kahwin ke, berlaku sebagainya. Jadi bila manusia dia tak boleh fikir sampai tahap macam tu. Saya rasa kita tak payah layan dan kata itulah antara kebodohan setengah pihak yang tak boleh berfikir. Dan kadang dia tahu jawapan tu, tapi dia nak provoke. Kita yang masalah dalam manage isu-isu macam tu. Wallah alam. Kalau ada soalan terakhir. Tadi macam yang kunut nazilah tu, cuba huraikan balik. Okey. Kaitan dengan kunut nazilah.
Qunut nazilah adalah satu qunut yang sunnah. Dianjurkan oleh baginda Nabi SAW, mana kita buat tadi. Di mana di zaman Nabi SAW, di mana dia sebut sebelum salat, Nabi dia datangi oleh beberapa pemuka daripada kabilah Zakwan. Dia minta Nabi hantar beberapa segolongan para sahabat, hantar kepada mereka untuk mengajar mereka Quran. Nabi hantar huffazul Quran, mereka yang hafal Quran. Zaman tu tak tulis macam cantik macam kita, bergantung pada hafalan dan kadang-kadang tulis. Okay? Jadi Nabi SAW hantar di tengah perjalanan daripada satu bi'r, saya bi'r Ma'unah. Mereka sampai di situ, dia dibunuh keseluruhan sahabat tersebut. Sampai berita pada Nabi, Nabi buat qunut nazilah 5 waktu sehari selama sebulan. Dalam masa sebulan, setiap solat waktu 5 waktu sehari semalam tu, selama sebulan Nabi doa qunut nazilah. Qunut ini adalah memohon Allah menghancurkan kaum yang membunuh para sahabat itu tadi. Jadi yang sunnah, yang saya nampak satu-satunya sunnah, apabila umat Islam berada di dalam masalah atau di dalam bersama ada di Palestin dan di Gaza, serangan kepada Iraq, Afghanistan dan sekarang Syria, dulu Libya. Okay? Apa yang berlaku, umat Islam mengamalkan qunut nazilah pada setiap waktu. Pada setiap. Kat Malaysia kita tak pernah buat. Di Malaysia dah mula, saya nampak setahun, 2 ataupun 2-3 tahun lepas. Cuma wallahu a'lam kenapa tak buat. Sebab tapi itu sunnah itu tertulis daripada zaman Nabi. Okey. Itu yang kita kata tidak semua kadang-kadang apabila, sebab tu kita tak melihat. Kita buatlah program besar-besaran lah, munajat dan sebagainya. Saya kata itu mungkin boleh, mungkin. Tetapi yang lebih sunnah yang ada dalam hadis apa? Qunut nazilah. Bahaya bila kita mengutamakan benda yang Nabi tak buat berbanding Nabi buat. Okey. Petunjuk kita siapa? Nabi SAW. Kalau kita boleh buat, kita buat. Okey, sebab tu pentingnya salat jamaah. Kalau kita jamaah, kita boleh untuk sama-sama mendoakan umat Islam di sana. Itulah yang kita termampu buat. Okey, dengan kebaculan dan kelemahan umat Islam Cina. Bukan soalan, tapi minta terangkan sedikit maksud doa tadi tu. Doa mana? Qunut nazilah. Doa yang saya baca ni. Apa? Saya doa apa yang saya hati. Tak apalah. Antaranya apa yang saya doakan, Allahumma ansuril Islam wa izzal muslimin. Ya Allah, engkau bantulah Islam dan kau muliakanlah orang Islam, muslimin. Ya Allah, Allahumma alaika Bashar wa zumratih. Ya Allah, kau ambillah tindakan terhadap Bashar Assad dan kelompok manusia yang menyokong mereka. Ya Allah, mereka itu, ya Allah, orang-orang Suria yang sedang diserang itu tadi adalah orang yang lemah, dan kau kuatkanlah mereka. Mereka fakir, kau kayakanlah mereka. Kau bantulah mereka. Kau turunkanlah alaihimus sakinah, kau turunkanlah kepada mereka ketenangan, ya Allah. Okey? Itu yang lebih kuat. Itu yang kita mulia. Allah, kau turunkanlah daripada langit anjing-anjing kau untuk menghancurkan orang yang menzalimi. Ya Allah, sesungguhnya mereka itu dibunuh, maka kau bunuhlah si pembunuh itu tadi. Okey? Di sana terlalu kejam. Terlalu kejam. Dia pembunuh di kawasan yang memang khusus ahli sunnati wal jamaah. Pembunuhan di Homs. Homs ini adalah kampung kepada isteri Bashar. Bini pada Bashar Assad ni, kampung halaman ni di Homs. Dia lama lahir tapi dia membesar di sini, di London. Sebab bapak dia diplomat. Okay? Dan asal dia lah kampung ahli sunnah. Dia memang serang itu tempat. Memang tempat itu diserang habis. Okay? Dan juga di Iraq. Di sana adanya Al Jazeera keluar dulu ketika Jalal Talabani baru naik. Mereka adakan satu polis khas untuk membunuh ahli Syiah. Ini disebut di komentari oleh Al Jazeera. Dan ada polis khas untuk Syiah untuk membunuh sunnah. Okey, dia bunuh. Rakaman Jazeera tengok dia membunuh khas untuk kampung ahli sunnah. Dan kemungkinan kalaupun Amerika serang Iran, dia akan serang kawasan, saya tak pasti sama ada selatan ataupun utara, yang itu memang kawasan ahli sunnah.
bukan di Tehran, di kawasan Iran begitu luas. Kawasan itu memang khas tanpa ahli sunnah. Contoh Hizbullah serang daripada Lubnan, diserang daripada kampung ahli sunnah. Jadi Israel akan serang ke mana? Tempat dilancarkan serangan. Nampak? Even dia nak kacau pun macam itu cara dia. Okay? Dan Hizbullah dia, tokoh dia yang besar sekalipun, dia hina banyak. Hasan Nasrullah tu dalam ucapan dia secara umum dia memang hina berapa sahabat. Okay? Secara langsung ataupun tidak langsung ada. Allah Ta'ala alam. Itu doa kita. Kita pun walaupun tak boleh bahasa Arab, tapi kita doa, ya Allah bantulah dia, kesiankanlah dia. Kita antara tanggungjawab kita seorang muslim adalah doakan. Kita sebut ayat apa yang kuliah pada lepas, doa kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ahli sunnah mendoakan apa yang selepas dan umat Islam yang semasa kita yang berada dalam kesusahan. Okay. Hafal Quran apabila kita wajib untuk jaga, dan kita boleh sampai kepada berdosa kalau kita memang jenis yang tak menjaga. Jadi jangan pula buat conclusion, jangan tak payah hafal Quran lah, lagi hafal-hafal lupa. Dia bukannya kalau katakan dosa tersebut seperti mana dosa besar. Tak, kita usaha, kita buat yang termampu untuk hafal dan jaga. Okey. Sebab tu itu nak menggambarkan kita ni tak berapa alert benda-benda macam ni. Kita ni memang tak baca Quran. Dan kalau bila kita hafal, kita baca hari-hari pun lama-lama diingat. Kita ingat. Kenapa kita Fatihah kita tak ada tak orang tengah-tengah baca Fatihah secara umum lah, jadi bersalah. Takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Tak ada. Sebab kita selalu ulang. Jadi kalau bila kita hafal tu, kita ulang bacaan. Okey. Untuk kata dosa tu, para ulama ada. Saya tak ingat ada hadis yang jelas, saya takut saya silap. Tapi kalau para ulama minta kita jaga, jangan lupa. Jangan lupa. Kadang macam mungkin satu masa kita terpaksa melakukannya. Bukan, not terpaksa, it's like the environment that but after that macam certain phase in life kita terpaksa terlalu sibuk sangat, boleh sibuk. Jadi kadang-kadang sibuk itu adalah Allah faham keadaan kita. Dan yang kedua, kita perlu pandai usahalah untuk jaga. Okay? Kita dalam keadaan kesibukan tu, kita buat yang termampu kita. Allah tahu. Jadi kita kalau boleh katakan terlalu sibuk sampai seminggu sekali, kita tahu, kita cuba dan kita rasa regret kerana itu sahajalah masa yang kita ada. Allah kira semua benda tu. Okay? Saya dah 9:30. Mungkin kalau ada soalan, kita akan jawab pada kuliah akan datang. Sebab mungkin kerana terlambat dan tak nak drag masa terlalu lama. Wallahu ta'ala alam. Nas'alullah yaj'alana wa yaj'alakum alladhina taba'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa nas'alullah yaj'alana min muttabi'i bil kitab was sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Tumi kerana datang hari ini. Sebelum kita beredar untuk program esok dengan Syekh Habifi ni, actually we need a topic. Topik satu yang Ustaz cadangkan adalah topik dia nama Prophet sallallahu alaihi wasallam, between love and follow. Between love and follow, cinta dan ikut. Lagi satu topik yang diberi juga adalah hadis daif dan palsu yang popular di kalangan masyarakat. Saya rasa ini tak berapa sesuai kot dengan Syekh Habifi. Lebih sesuai pada Ustaz sebenarnya. Maksud Ustaz memang belajar hadis. Dan nombor 3 adalah ajaran tarekat benar atau sesat. Itu saya punya topik. Ha?